tengok macam tu. So minggu lepas kita ada bercakap untuk siri yang pertama, tajuk tentang asas minda kewangan 1, dan topiknya adalah tentang basic sekali. So basic apa yang saya kongsi first kita kena save, then kita kena spend, barulah kita boleh invest. Save, spend, invest, dan itu adalah formula yang saya selalu tekankan kepada semua. Kita kena ikut turutan. Sebab apa? Tak pernah lagi dalam sejarah manusia seorang bayi yang dilahirkan, lahir terus dia pandai berlari. Tak ada. Dia akan belajar merangkak, berdiri, berjalan dan barulah berlari. So saya gambarkan atau saya analogikan berdiri, berjalan dan berlari itu sama macam save, spend, invest. Sebab apa? Bila kita dalam masyarakat kita, dalam masyarakat Malaysia ataupun masyarakat Melayu khususnya, banyak masalah yang berkaitan dengan pengurusan kewangan, terutama berkaitan dengan pelaburan. Bila mana kita dapat duit gaji setiap bulan, apa yang kita buat adalah kita terus invest. Kita dapat contohnya berapa, 2,500 gaji, kau dapat, kau pun invest, baki tu kau cuba spend. Tapi apa yang berlaku sebab kita tak ada disiplin savings dari awal, kita tak ada disiplin menyimpan ataupun kita tak ada basic tadi, apa yang berlaku adalah hujung bulan kita terpaksa ambil balik duit investment kita semata-mata untuk kita teruskan kehidupan sepanjang bulan itu sampai ke hujung bulan sementara tunggu gaji semula. So sebab itu bila saya nampak satu masalah ni, saya cuba come out dengan satu, orang kata bukanlah formula sangatlah, kita boleh kata macam satu rutin yang perlu kita lalui, iaitu kita kena save dulu, kita kena spend barulah kita invest. Sebab ini apa yang saya dah buat sejak 20 tahun yang lepas. Masa kecil, masa umur darjah 1, darjah 2 tu, tak ada lagi mak saya ajar untuk saya terus spend, terus invest. Biasanya dapat RM1, simpan RM10. Dapat RM1, simpan RM10. Bila dah ada habit menyimpan ni, barulah kita boleh berbelanja tanpa kita mengingatkan ataupun kita boleh melupakan duit kita dah save tadi. Contohnya kita dapat RM1, bila kita dah simpan RM10, kita kena belajar untuk berbelanja dengan RM90 saja. So RM1, RM90, RM10 tadi adalah formula 100% dengan RM1, 90% adalah duit untuk kita belanjakan dan 10% adalah savings yang kita akan ambil untuk kita simpan. So bila kita masuk kerja, tadi RM1 kita kata, bila kita dah masuk kerja, kita guna formula yang sama, 90% and also 10%. So 10% ni kita buat simpanan, 90% ni lah baru kita buat perbelanjaan. Okay? So sebab itu pentingnya kena mula dengan menyimpan, save first. Bila dah save, bila dah ada disiplin, dah ada habit tu, barulah kita akan ada satu, orang kata, adaptability. Kita dah terbiasa, kita dah ada rutin untuk berbelanja dengan baki yang tinggal saja. Bukannya kita dapat gaji, belanja dulu, baki baru simpan, tak. Itu pantang sekali. Sebabnya biasanya tidak akan berlaku lah benda macam tu. So sebab itu kita kena dapat gaji, simpan dulu, baru spend. Jangan fikir pasal investment dulu. Dapatkan habit simpan dulu, spend, simpan dulu, spend, simpan dulu, spend. So once kita dah ada this habit atau kita dah ada this routine, barulah duit yang kita dah save tadi, kita dah simpan tadi, baru kita fikir untuk investment. So ini adalah apa yang saya dah kongsikan pada minggu lepas dengan tim Media Selangor untuk asas minda kewangan siri yang pertama. So hari ini kita nak bercakap tentang siri yang kedua, iaitu tentang pelaburan. Tapi sebelum itu saya nak kongsi satu tips ataupun perkongsian lah. Sebab apa saya tekankan tentang savings tadi? Sebab baru-baru ni orang kata viral ataupun diwar-warkan lah tentang statistik yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Sebenarnya statistik ini dah keluar lama lah dari EPF, tapi baru-baru ni baru ada kesedaran, especially semasa PKP ataupun semasa MCO. Bila mana statistik di Malaysia menyebut 75% daripada rakyat Malaysia tidak ada simpanan RM1,000 pun. Bayangkan RM1,000 pun kita tak ada. RM1,000 ni maksudnya kalau saya tanya awak RM1,000 awak ada ke tak? Mungkin ada yang rasa alah RM1,000 ni takkan tak ada langsung. Tapi ada juga yang rasa RM1,000 ni banyak. So sebab itu asas pelaburan, asas minda kewangan pelaburan. Lupa pula tulis tajuk pada hari ini. So asas minda kewangan pelaburan. Okay. So saya balik semula ke topik tadi, RM1,000. So sebelum kita nak cakap tentang pelaburan, kita kena cakap tentang ini adalah emergency savings
awak simpan sehari esok RM1 sampailah awak dah jam 4 nanti, awak akan dapat RM1,000 awak yang pertama. So kalau awak form 1, form 4 awak dapat. Kalau awak masuk diploma esok, nanti awak graduate awak akan dapat. Awak masuk degree esok, graduate nanti pun awak akan dapat. So that this is a formula ataupun this is a campaign sehari RM1 yang mana semua orang boleh buat. Ada juga exception sikit lah yang betul-betul tak boleh buat, tak apa. Kalau betul-betul tak boleh buat sangat, boleh DM saya dan kita akan discuss tentang masalah anda itu. Okay? So, start dengan sehari RM1 tadi untuk simpanan. Once dah ada habit ataupun disiplin sehari RM1, setahun RM360, 3 tahun dalam RM1,080 macam tu, dah ada benda ni, barulah kita boleh move forward tu pelaburan. So, insyaAllah pada malam ni saya nak berkongsi cerita ataupun berkongsi kisah sikit tentang pelaburan. Okay. Kenapa kita melabur? Sebabnya kita dah simpan tadi. So cerita asal je, kita menyimpan je. So kita simpan. Ikutlah tadi RM1 sehari ke, 10% ke, 30% ke, 60, 50% ke. Bila kita simpan saja duit kita, bagus dan tidak bagus. Yang bagusnya kita ada buat simpanan lah. Kita ada macam orang kata delay gratification ataupun kita berjaya menangguhkan kita punya kemahuan untuk kita menyimpan di kemudian hari, untuk kemudian hari. Tapi apa yang tidak bagus adalah bila kita menyimpan semata-mata, duit kita akan hilang nilai dia. Inflation rate akan menyebabkan wang kita RM1 pada hari ini tidak sama dengan RM1 pada 5 tahun atau 10 tahun dari sekarang. So sebab itu, walaupun saya cakap sehari RM1 tadi, itu hanyalah sebagai permulaan. Tapi along the way, kita akan belajar sikit tentang pelaburan dan sebagainya. So, bila bercakap tentang pelaburan, bagaimana untuk kita memilih platform untuk kita melabur? So caranya sebabkan kita nak lawan inflasi tadi. So salah satu idea dia adalah untuk mencari platform pelaburan yang memberi pulangan sekurang-kurangnya melebihi inflation rate. Bunyi sangat matematik kat situ. So aku ulang semula Kita nak cari platform pelaburan, kita cari dekat satu platform pelaburan yang memberi pulangan dividen ataupun yang interest lah. Memberi pulangan dividen yang sekurang-kurangnya dividen tu melebihi inflation rate. So kita ambil inflation rate Malaysia dalam 3 ke 4%. Ini tak cerita tentang COVID lah, ini cerita tentang ekonomi biasa. So inflation rate kita 3.5 ke 4% macam tu lah. So untuk kita cari platform pelaburan yang tidak menghilangkan nilai duit kita, ataupun kita cakap tadi bila kita simpan je duit, nilai duit kita tu akan hilang. So untuk melawan kehilangan nilai duit kita tadi, kita cari satu platform pelaburan yang memberi dividen melebihi inflation rate kita. So inflation rate 3 ke 4%. So apa cara untuk kita melabur dan melawan inflasi ni? Salah satunya orang kata ada yang fixed deposit. So untuk yang baru nak mula melabur, seelok-eloknya carilah platform pelaburan yang mempunyai risiko yang rendah. Apa definisi risiko yang rendah dalam pelaburan? Senang kata lah, ini straightforward kata. Kalau kita masuk RM1,000 kita tu taklah jatuh nilai dia ataupun taklah hilang orang kata. So dekat mana kita boleh dapat pelaburan yang macam ni? Paling senang adalah fixed deposit dekat bank. Biasanya kita masuk RM1,000, selepas setahun bank akan pulangkan balik RM1,000 kepada kita dan juga campur dengan dividen tadi. Ataupun kita boleh masuk ke yang untuk yang beragama Islam, kita boleh masuk ke PH tabung haji. So tabung haji pun sama, kita masuk RM1,000 kita tu akan ada ataupun kekal dalam kita punya akaun tabung haji. Dan ketiga maybe dalam ASB. Untuk yang Bumi Putra boleh pergi ke ASB juga. Even yang bukan Bumi Putra boleh cari apa-apa unit saham dalam amanah saham dalam PNB ataupun ASNB, amanah saham Nasional Berhad. So cari yang mana unitnya tidak orang kata fixed price. Masuk RM1 tu maintain dekat situ. So ASB pun sama, masuk RM1,000 pun maintain dekat situ. Hujung tahun dia akan bagi kita dividen. So itu adalah platform pelaburan berisiko rendah. Maksudnya kita masuk duit kita tidak hilang. Kau jangan quote macam directly pula, tapi ni aku nak menyenangkan explanation. Duit itu tidak hilang. Tidak hilang bermaksud kita masuk RM1,000, nilai dia kekal RM1,000 dalam tu. Dia tak naik, dia tak turun. Kenapa dia tak naik, dia tak turun? Sebabnya risiko tadi. So ada juga platform pelaburan yang naik dan turun nilai dia. So kejap lagi kita akan bincangkan tentang itu. So sekarang kita nak fokus kepada platform pelaburan berisiko rendah. So berisiko rendah, sekali lagi saya ulang, maksudnya masuk RM1,000, dekat dalam tu maintain RM1,000. So hujung tahun ataupun hujung tahun biasanya dia akan memberi dividen kepada kita. So ini kenapa saya suka tekankan tentang platform pelaburan berisiko rendah, sebab dia straightforward. Kalau masuk RM1,000, tak payah fikir hujung tahun dapat RM1,000 campur berapa persen yang dia bagi.
So itu adalah berisiko rendah. Kalau yang berisiko rendah ni pun kita tak boleh nak hadam ataupun adapt ataupun buat. Memasuki platform pelaburan yang berisiko lebih tinggi, sederhana atau tinggi akan memberi bahaya yang lebih besar kepada kita. So that's why we have to start small first. Back to basic tadi, kita cakap tentang bayi, bila dia belajar berdiri, berjalan baru dia berlari. So untuk pengurusan kewangan, berdiri, berjalan, berlari, maksudnya kita save, spend and invest. Untuk investment pula, berdiri, berjalan, berlari, kita umpamakan seperti platform pelaburan berisiko rendah, sederhana dan juga tinggi. So start dengan platform berisiko rendah dahulu. Kalau awak terror sekalipun, relax, jangan gelabah, masuk je yang basic tadi, masuk je yang berisiko rendah dulu. So that kita ada satu, orang kata macam asas ataupun fundamental yang kuat untuk kita go further dengan investment kita. So apa contoh-contoh berisiko rendah tadi? Macam saya cakap, kita ada fixed deposit, kita ada ASB untuk yang Bumi Putra dan juga kita ada tabung haji untuk yang Muslim. Dan saya pun tidak pasti banyak mana lagi platform yang betul-betul menjaga dia. Ada juga koperasi contohnya, tapi koperasi dia ada risiko lain. Walaupun masuk 1000, maintain 1000, tapi biasanya koperasi dia ada risiko mungkin rugi dan sebagainya. So kita akan tengok pada platform sederhana, platform berisiko sederhana dan juga berisiko tinggi. So kita start dengan yang low risk investment dulu. So low risk investment kita ambil yang 3 tadi fixed deposit, ASB dan juga tabung haji. So untuk mudah cerita, kita ambil ialah tiga-tiga ni sekali. Biasanya kita masuk RM1,000 dalam platform pelaburan ni. Kita tunggu hujung tahun, bila dia announce dividend, dia akan memberi pulangan kepada kita. So contohnya, kita masukkan RM1,000 dan hujung tahun dia declare dividend, kita katakan 5% lah, 6% dah jarang kan. So kita ambil 5%. Tahun lepas ASB dia bagi 5%. So macam mana kiraan dia? Ini matematik ataupun formula yang simple lah, yang lebih detail ataupun lebih spesifik. Mungkin kita tengok dalam IGTV saya pun saya ada kongsi. So kita masuk RM1,000 pada hari ini, dia bagi dividen 5%. Maksudnya by the time setahun dari sekarang, kita punya duit adalah RM1,000 campur 5%. So 5% dari 1,000 bersamaan dengan RM50. So hari ini duit kita adalah RM1,000. Tahun depan duit kita dalam akaun ASB bersamaan dengan RM1,050. Sebab apa ini berlaku? Sebab RM1,000 tadi dah diberi dividen ataupun dah diberi orang kata untung dari pelaburan tu tadi. So adakah dia menguntungkan? So ingat, walaupun kita nampak macam untung, tapi kita kena go back to inflation rate tadi. Kita cakap tentang inflasi. Inflasi bermaksud nilai mata wang kita menurun mengikut masa. Maksudnya setahun dari sekarang RM1,000 tak bersamaan dengan RM1,000 pada hari ini. So katakanlah inflasi bersamaan dengan 4%. So kalau RM1,000 pada hari ini, tahun depan yang sama value dengan RM1,000 pada hari ini adalah RM1,040, 4% kan. So sebab itu kita kena cari platform pelaburan yang ada dividen dia lebih daripada inflasi. Itu yang terbaik lah orang kata, itu yang terbaik. So itu sebagai permulaan. Sama juga macam fixed deposit. Fixed deposit biasanya dia dah announce siap-siap berapa orang kata profit rate ataupun dividend rate yang dia nak bagi. So kalau kita setuju, kita ambil duit kita letak dekat bank. So biasanya bank akan gunalah duit kita untuk buat pelaburan dan sebagainya. Dan selepas tahun kita boleh tebus balik RM1,000 kita ni campur dengan profit rate ataupun dividend rate yang telah kita persetujui dari awal tadi. So itu adalah pelaburan yang berisiko rendah. Korang kalau ada soalan, terutama yang dekat IG ni, kalau ada soalan boleh terus komen dan tanya. Untuk ASB dan sebagainya ada juga dikongsikan di IGTV 30 hari bersama Financial Glory. Hari yang pertama, day 1 ada ASB dan ASB financing, dan day 4 ada bercakap tentang assets allocation. So ada beberapa topik berkenaan dengan aset dah dibincangkan dalam day 4. So itu adalah pelaburan berisiko rendah. So sekarang kita move forward sikit kepada pelaburan berisiko sederhana. Tadi kita cakap tentang berisiko rendah. Maksudnya duit yang kita masukkan tu orang kata selamat lah. Ni pelaburan yang kata selamat, senang kata. So bila kita bercakap tentang pelaburan selamat, low risk, biasanya low return lah. So 5% tu sebenarnya dikira sebagai low return. So bila kita pergi kepada pelaburan berisiko sederhana ataupun high risk, high return, medium risk, medium risk, so medium return. So medium return pada saya anggarkan dalam maybe 7 ke 10%, taklah banyak sangat. Ini risiko, orang kata risk profiling ataupun risk preference ni bergantung pada diri kita juga. Ada orang yang
memang hidup dia ni mengambil risiko. Ada orang yang hidup dia tak mengambil risiko. So ini dibincangkan dalam risk management punya topik. So risk taker adalah orang yang mengambil risiko. Ialah risk taker, orang yang mengambil risiko, taking risk in life. So contoh orang yang mengambil risiko ni, dia jenis orang yang suka buat kerja gila, ataupun dia suka membuat sesuatu yang di luar rutin ataupun di luar kebiasaan hidup dia, di luar norma dia. So orang macam ni, dia berani untuk ambil risiko yang lebih tinggi sikit berbanding dengan orang yang risk averse. Saya sendiri adalah seorang yang risk averse. Sebab itu selama 25 tahun yang saya tulis buku 6 angka menjelang 25 tu, kebanyakannya duit saya simpan dalam ASB saja. Sebabnya saya bukanlah orang yang mengambil risiko yang besar. So bila kita tak ambil risiko, orang kata kita pilih jalan selamat. So pilih jalan selamat ni, kalau kau tahu dekat situ duit selamat, dividen pun lebih kurang 5 ke 6% setiap tahun, kau pun masuk kat situ. Sebabnya kau tak nak fikir tentang risiko sangat. So bila kita dah selesa dengan low risk ni, kita manusia ni kenalah ambil risiko juga, sikit lah. Kalau takut sangat pun kena ambil sikit. Sebab kalau kita tak keluar dari comfort zone kita takkan ke mana-mana. Orang kata no pain no gain, ataupun whatever doesn't kill you make you stronger. So kita kena keluar dari norma supaya kita ada cabaran, ataupun kita kena challenge diri kita supaya kita boleh dapat result yang baru dalam hidup. Kalau result tu tidak seperti yang kita nakkan, tak apa, sebab sekurang-kurangnya kita ambil risiko tu. So we go to medium risk punya platform. So medium risk platform ataupun medium risk platform untuk investment, saya suka gambarkan, saya suka kategorikan saya punya pelaburan sendiri pada emas dan juga koperasi. Emas, koperasi, dan maybe sekarang slowly lah saya belajar untuk Wahid Invest dan sebagainya. So kenapa saya cakap pertama dengan emas? So emas ni adalah satu platform pelaburan ataupun ialah instrumen pelaburan yang saya dah buat since 2010. Dari umur 20 dulu, 2010 saya dah mula melabur dalam emas. So sikit demi sikit saya belajarlah masuk, cuba jual, beli, cuba jual dan sebagainya. Apa risiko dia? Duit hilang ke? Boleh saya tahu Az-Zahidah risiko untuk apa? Risiko untuk emas ke untuk apa tu? So that saya boleh jawab soalan yang lebih spesifik. So dengan emas biasanya saya dululah sejak 2010, sejak umur 20 tahun, saya beli sikit lah. Masa tu 10 gram dalam RM1,340. 1 gram RM134 saja ya tuan-tuan dan puan-puan dulu 10 tahun lepas. Hari ni harga emas bersamaan dengan RM235. So dah RM100 dah kenaikan 1 gram emas dari 10 tahun yang lepas. So dulu saya pandang emas ni sebagai satu high risk punya platform, pelaburan dulu 10 tahun lepas. Sebab apa? Satu, dia ialah umur 20, kau nak kena beli dalam 10 gram, 1,340. So amount tu pun adalah satu risiko yang besar untuk seorang yang berusia 20 tahun. Bila kita nak beli tu, kita akan kira, alamak 1,340, kalau aku masuk SB kan keselamat. Kalau masuk emas, kenapa dia punya risiko ada? Sebab emas ni, dia ada naik dan turun jangka masa pendek. Dalam jangka masa pendek, emas akan berlaku kenaikan dan juga penurunan harga dia. Sebagai contoh, masa hari kedua COVID, PKP, kita PKP 18 Mac 2020, hari kedua 19 Mac 2020, harga emas jatuh mendadak kepada RM210 per gram. RM210 per gram, harga emas jatuh mendadak. Sebab apa? Sebabnya faktor-faktor luaran lah. Contohnya masa PKP announce, kita belum ada bantuan BPN, Bantuan Perhatian Nasional. Kita pun tak tahu apa status COVID dan sebagainya. So semua orang panik. Bila semua orang panik, akan berlakunya panic selling. So bila panic selling, harga emas pun jatuh sebab semua orang jual emas dia orang untuk mendapatkan cash. Tapi lepas dah agak stabil, bila kita dah tahu bantuan dan sebagainya ada, harga emas mula naik dan tertinggi dalam sejarah 3 bulan ni, harga emas naik sampai RM250 per gram. So dari RM210 sampailah RM250, RM40 per gram naik dalam masa 3 bulan, 2 bulan. Sebagai perbandingan, saya cakap tadi 10 tahun lepas harga dia 134, hari ni harga dia 234. So RM100 kenaikan dalam masa 10 tahun. So ini kita cakap tentang kenaikan RM40 dalam masa 2 bulan saja. So banyak risiko kat situ. Bila ada kenaikan dan penurunan tu, siapa yang beli emas untuk short term, dia akan ada kehilangan duit jugalah. Maksudnya siapa yang beli, contohnya dia beli harga RM250 masa dia tengah tertinggi tu. Hari ni harga dah jatuh balik RM240. So dia dah hilang RM10 dekat situ. So soalan Az-Zahidah tadi, dengan maksud medium risk tu, adakah maksudnya duit kita akan hilang? So kita tak kata duit hilang, kita mungkin kata, yelah bila kita melabur,
kita kena terima hakikat yang bila kita melabur, ini dalam risk management kita panggil sebagai speculative risk. Speculative risk ataupun risiko spekulatif. Risiko spekulatif bermaksud risiko tu ada untung, ada break even dan juga ada rugi. Ini adalah risiko spekulatif, risiko terutamanya berkaitan dengan kewangan dan juga pelaburan. Maksudnya risiko ni kita ada untung, ada break even, maksudnya nothing, dan juga ada loss. So risiko untung, kalau letak duit dalam pelaburan, bila dia naik harga kau pun dapat untung. Break even, kalau letak nothing happens. Dan bila rugi, kalau letak duit dan dia akan hilang lah. So itu adalah maksud risk preference ataupun risk punya profile dalam risk management untuk speculative risk ataupun pelaburan, risiko dalam pelaburan. So kita tidak bercakap tentang duit tu hilang secara hilang. Kalau hilang, kau masuk scam lah ataupun masuk MLM ataupun masuk skim cepat kaya dan sebagainya, itu memang masuk duit terus hilang. Itu memang risiko, orang kata tak ada risiko pun tapi terus risiko kau adalah duit hilang terus. Itu bukan pelaburan, itu penipuan. So bila kita cakap tentang pelaburan, risiko tu genuine, maksudnya risiko tu memang tulen. Tapi bila kita cakap tentang pelaburan, kita kena fair lah, kita kena adil. Kalau kita nak untung, kita pun kena bersedia untuk rugi. So, itu barulah orang kata fair investor yang tahu. So that's why untuk kita invest, we have to get the knowledge first. We have to ada fundamental yang kuat dalam diri kita dan kita kena bersedia untuk berkata, kalau aku nak untung, katakanlah kalau kau nak untung 1 juta, kau kena bersedia juga untuk rugi 1 juta. Barulah kita namakan sebagai seorang yang adil. So that's why kalau tak bersedia lagi, just stick with low risk punya medium investment tadi. Selagi mana kita belum bersedia untuk menerima kerugian tu, just stick dengan low risk punya medium investment ataupun platform investment. Sebab dekat situ kita akan belajar sedikit demi sedikit bagaimana untuk kita mengambil risiko. So maybe ada yang tanya macam mana nak belajar untuk ambil risiko tu. So one way of us to learn how to take some risk in life is to start small juga. Everything in this life kena start small je. Tak ada yang kau tiba-tiba jumpa seorang gadis pujaan hati dan kata esok saya nak kahwin dengan awak. Dia pun tak kenal kau. So kita kena start small. Kita kena tanya nama, minta nombor telefon, tanya khabar, tanya dah makan ke belum. Slowly barulah dia boleh, apa orang kata, berpanjangan tu barulah ada dia punya perjalanan tu. So same goes with investment. Kalau nak start dengan medium risk punya investment, contohnya emas ke, Wahid Invest ke, koperasi ke, masuk RM100 je. Masuk RM100. So sekurang-kurangnya kalau berlaku orang kata loss, kerugian sekalipun, tidaklah kau loss tu RM100,000. Kalau RM100 maybe loss dalam RM10, 10% lah. 10% baru RM10. Kalau untung 10% baru untung RM10. So along the way barulah kita macam okay, aku dah sedia dah dengan kerugian RM10. Maybe aku boleh go further. Boleh buat apa? Aku boleh tambah sikit aku punya pelaburan. Dari RM100 boleh start dengan RM500, boleh start dengan RM1,000. Slowly akan naik. So that is how we slowly learn how to be an investor. Kita tidak perlunya macam masuk hari ni, esok kau terus kaya. Kalau ada benda macam tu, ramai dah orang kaya di dunia dia tak akan share pun benda tu. Sebab kalau ada satu orang kata lubang lombong emas sekalipun, kalau kau nak emas, kau kena lombong, kau kena apa orang kata melombong emas kan. Itulah nama dia, mine lah. Kena dig apa benda dah dalam bahasa Melayu ni. Kau kena ni lah dapatkan emas tu. Itu emas tau, itu lombong emas. Ini kan pula tentang pelaburan dan duit dan sebagainya. So that's why there's no such thing as easy money in this life. Orang kata, kalau orang putih kata no free lunch in this world. Kalau ada orang bagi kau free lunch, dia mesti nak something in return. So same goes with investment. Kalau kita letak duit untuk melabur, orang yang menguruskan duit pelaburan kita pun, dia nak something in return. Dia pun nak untung untuk dia. Dia pun nak memulakan perniagaan dan sebagainya. So that's why we have to take risk and we have to know the risk we are taking. Sekali lagi dalam risk management, this is what we call as calculated risk. Maksudnya risiko tu kita dah kira. Sekejap saya dapatkan buku sekejap. So, kenapa saya cakap tentang calculated risk dan bercakap tentang buku? So, ini 6 angka menjelang 25. Dia berkenaan dengan kewangan. So, maksudnya dapat duit terus invest, dapat duit terus invest, dapat duit terus simpan. Tapi bila cakap tentang calculated risk, gali. Ya Allah. Gali. Okay, gali mas. So, bila cakap tentang calculated risk, saya suka gunakan contoh dengan buku kayuh saya. So, perjalanan saya membeli sebuah basikal dan berkayuh satu semenanjung Malaysia. So, dekat sini ada satu calculated risk. Calculated risk di sini adalah risiko bila kita kayuh satu semenanjung Malaysia ni.
gila ialah kau kan saya cakap tentang risk taker ni. Risk taker ni orang yang mengambil keputusan, mengambil risiko, dan kadang-kadang mungkin risiko tu agak gila lah. So baru habis baca buku tu tadi, sangat best. Thank you. So bila saya berkayuh pusing satu semenanjung, risiko dia kita guna speculative risk. Risiko yang bagus adalah saya dapat habiskan satu semenanjung, saya dapat pengalaman, saya dapat buat buku, saya dapat bercerita dan sebagainya. Tapi risiko yang tak bagus, penat satu, kena rompak, sesat, basikal rosak dan sebagainya. So ada dia punya risk. So macam mana saya nak keluarkan diri saya dari comfort zone? Dalam risk management kita ada satu method we call as calculated risk. Kita mengira risiko. Mengira risiko ni benda yang kualitatif tau. Dia tak ada kalkulator yang boleh mengira risiko ni. Itu menggunakan kepintaran manusia. So bagaimana saya calculate risk? Untuk saya berkayuh ni tadi, macam mana saya tak nak sesat? Saya pakailah Google Map. So bila kita pakai Google Map, kita tahulah perjalanannya. Bagaimana saya nak mengira risiko? Bila kita tengok awan dah gelap, langit dah gelap, kita berhentilah kayuh. Kita tunggu hujan lalu dulu, barulah kita sambung kayuhan. Bila hari dah malam, kita stoplah kayuh supaya kita mengurangkan risiko-risiko yang ada sepanjang perjalanan tu. So that's how we calculate our risk. So back to investment, back to pengurusan kewangan. So how do we calculate our risk? Macam saya cakap tadi, bila kita nak invest into something yang kita tak tahu, contohnya kita nak beli emas, kita nak invest dalam emas ataupun kita nak invest dalam saham dan sebagainya, kita masukkan RM100 dan kita kira, kalau aku untung 10%, aku akan dapat RM10. Kalau aku rugi 10%, aku akan kehilangan RM10. So we know our risk, we know the goods and bad in our decision making. Bila kita dah tahu tentang apa yang kita buat, barulah kita tiada penyesalan, regret. Sebab ini sama juga dengan apa yang Nelson Mandela pernah berkata, I either win or I either win or I learn. I never lose. So Nelson Mandela berkata, dia hanya menang atau dia belajar. Dia tak pernah kalah dalam hidup. Sebabnya dia tahu risiko dia. Kalau untung, dia akan menang. Kalau rugi ataupun kalau dia kalah, dia akan belajar dari kekalahan tu untuk dia membuat keputusan yang lebih baik di masa hadapan. So dia tak pernah kalah. Sebab apa? Bila dia kalah je dia belajar. Bila dia kalah je dia belajar. So bila kita belajar dari kesilapan kita, kita sebenarnya sedang menang lah. Kita sebenarnya sedang menambah baik diri kita, kita sedang menambah pengetahuan dalam diri kita. So that is why kita nak cakap tentang pelaburan, nak jadi seorang pelabur, nak jadi seorang yang bijak tentang kewangan ni, we have to equip ourselves with good knowledge in financial management. Sekali lagi saya ingatkan, there's no such thing as easy money, there's no such thing as free lunch in this world. Kita kena akui, untuk sesuatu berlaku, dia ada orang kata Newton's third law. Ada action, ada reaction. Ialah bila something berlaku, dia ada reaction, sama ada reaction bagus ataupun reaction tidak bagus. So berbalik semula, perpanjang pula aku cerita tentang risk management tadi. So berbalik kepada medium risk investment. Pelaburan berisiko sederhana. So pelaburan berisiko sederhana tu saya balik semula kepada cerita saya tentang pelaburan emas tadi. So bila saya nak melabur emas RM1,340, ketika itu pelaburan itu adalah satu pelaburan yang besar. Sebab saya berusia 20 tahun, RM1,000 untuk budak umur 20 besar lah kan. So itu dia jadi sebagai satu high risk investment pada ketika itu. Sebabnya saya belum ada experience, saya belum ada pengetahuan yang banyak, cuma ada pembacaan saja. So apa yang saya buat, saya belajar melalui pengalaman juga. So beli sikit, okey tengok macam mana. Beli sikit. Dan saya pernah buat mistake yang sangat besar. Dan alhamdulillah mistake itu menjadi satu pengajaran yang sangat besar juga pada hari ini. So again, I never lose, I learn. Masa tu saya rasa macam sesal lah kan, rasa macam sedih lah sebab kesilapan. So saya pernah beli emas pada harga yang sangat mahal pada hujung tahun 2012. Ketika itu ada Euro crisis berlaku, Spain, Greece apa semua tengah bankrupt, tengah declare bankrupt dan sebagainya. So harga emas jatuh mendadak. Tapi sebelum Euro crisis ni betul-betul, ada orang kata prediction yang kata harga emas akan naik mendadak sampai RM200 per gram pada hujung tahun 2012. So sebagai seorang yang agak naif dan bodoh pada ketika itu, saya pun belilah guna duit scholarship yang dapat kan. So bila dah jatuh tu macam terduduk sikit lah kan. Tapi slowly dekat situ saya belajar, bila harga emas jatuh, apa yang kita kena buat? Kita belilah lagi. So bila harga jatuh kita beli. So bila dia naik harga dia, nilai dia, nilai duit kita pun akan naik sedikit sebanyak. So we learn from that. Bila kita lose, kita learn from that. So hari ni
pelaburan emas adalah satu pelaburan berisiko rendah pada saya. So sebabnya semua knowledge, semua sharing ni adalah untuk kita membuat keputusan dalam hidup kita, membuat penambahbaikan ataupun kita nak improve diri kita. So kita boleh ambil semua pengetahuan, kita boleh ambil semua ilmu yang ada dikongsikan oleh ramai lagi orang yang bercerita tentang kewangan dan sebagainya. Tapi ilmu yang betul-betul berbaloi adalah ilmu yang bermanfaat kepada kita. So macam mana nak tahu ilmu tu bermanfaat? Kita boleh amalkan ilmu tu dan ilmu tu membawa kebaikan kepada kita. Kalau ilmu tu bagus tapi dia tak membawa manfaat kepada kita, so there's no point juga. So that's why apa yang saya kongsikan ni adalah untuk pengetahuan dan juga untuk penambahbaikan keputusan dalam hidup anda. So sebab itu, apa yang saya kongsi ni boleh ambil yang mana tak kena dengan jiwa. Contohnya awak ni macam memang tak boleh beli emas lah, memang keturunan tak boleh beli emas, sensitif kulit ke apa ke benda ke kan, nanti jatuh sakit ke, tak payah beli, jangan risau. Sebabnya bukanlah orang kata itu je pelaburan yang ada dalam hidup. Dan cakap tentang pelaburan juga, tak semestinya kalau 10 tahun lepas dia high risk punya investment, hari ni dia masih kekal high risk. Dulu emas high risk pada saya sebab saya tak ada pengalaman, saya tak ada pengetahuan. Tapi selepas 10 tahun, hari ni mungkin dia jadi low risk investment for me. Sebabnya saya dah tahu bila jatuh harga nak buat apa, bila naik harga pun nak buat apa. So untuk yang baru nak mula, jangan risau, boleh start small. Sebab saya pun dah start small 10 tahun lepas. So selepas 10 tahun saya berada di sini, so you have to be fair juga. Takkanlah awak tiba-tiba dengar hari ni esok nak sama macam saya. Bukan saya kata tak boleh, tapi you have to go through that 10 years punya perjalanan juga. Tapi untuk menjadi lebih efficient dan juga efektif, you can learn from my mistakes. You can learn from others' mistakes so that we can make a good decision, a better decision faster. So belajar dari kesilapan orang membantu kita untuk mengelakkan daripada kesilapan tu so that kita boleh buat keputusan yang lebih bagus. So itu adalah medium risk investment. So saya cakap tentang emas tadi. And then saya masuk juga ke koperasi. Koperasi ni bila kita jumpa koperasi yang bagus, yang kukuh, biasanya kita letak je duit dalam koperasi dan dia akan laburkan duit kita dan insyaAllah akan dapat dividen. So risiko dengan koperasi ni satu je lah. Kalau koperasi tu berniaga tak jadi, mungkin tak ada dividen. Yang lebih teruk kalau dia, maksudnya ialah koperasi kan, bila dia berniaga tu betul-betul rugi ke sampai kena tutup kedai, ada kemungkinan jugalah duit tu kita takut tak dapat. Tapi setakat ni saya mungkin lah, takut saya sendiri tak pernah dengar. So setakat yang saya join for the past 10 years ni, koperasi bila tak dapat, bila tak untung pun sekurang-kurangnya dividen tu rendah. Duit tu setakat ni masih selamat lagi lah, alhamdulillah dan insyaAllah. So ada beberapa lagi medium risk investment ataupun platform yang kita ada dalam kita punya perpustakaan kewangan. So we have to explore, kita kena cari juga apa peluang yang ada. Sebab contohnya bercakap tentang koperasi tadi, ada orang yang mungkin tak, sebab koperasi ni kita kena jadi ahli kepada koperasi tu. Dan kita orang kata pelaburan ni, platform pelaburan ni adalah opportunity ataupun peluang yang ada pada diri kita. Ada orang tu peluang tu ada pada diri dia je, saya tak ada. Ada yang peluang tu ada pada saya, orang lain tak ada. So we have to explore a bit dan sebab tu saya kata tentang low risk investment so that we have a good fundamental and foundation. So bila kita nak upgrade sikit, bila kita nak move forward, move further, kita ada foundation yang kuat ni untuk kita membuat keputusan tentang medium risk tadi, dan dekat situlah kita pilih sedikit ataupun ayolah sedikit demi sedikit. Dan bila kita dah selesa dengan medium risk investment, again we have to remember dengan medium risk dia ada medium return dan juga maybe ada medium loss. High risk, high return, low risk, low return. So medium risk samalah medium risk, medium return. So bila kita cakap tentang medium risk, medium return, return tu pulangan kepada kita dan risk tu maybe kehilangan kepada kita. So we have to be fair, bersedia untuk kita dapat 10% keuntungan, bersedia juga untuk kita dapat 10% kerugian. So when we are someone yang dah equipped dengan knowledge and also preparation yang proper, bila berlaku sedikit kerugian tadi pun kita dah tahu apa yang kita nak buat. So this might goes along with your experience and also pembacaan, dan maybe untuk yang nak tanya lebih lanjut boleh DM saya nantilah, takut kita tak sempat nak cerita everything in 1 hour ni kan. Okay, so habis dekat medium risk investment. Again, siapa-siapa ada soalan, especially dekat IG live ni, boleh tanya soalan. Untuk yang nanti mungkin Anis pun ada soalan dia juga. So Anis pun boleh sediakan soalan, sebab dia tak bagi soalan kepada saya. So habis kepada medium risk investment, kita pergi kepada high risk investment. So high risk investment of course with high risk, high return. High risk, high return. So pada saya high risk punya investment maybe saham. Sebab saham memang saya tak ada knowledge dan saya tak ada experience, tak ada kepakaran.
Dan kemungkinan besar saya pun tak faham. Saya tahulah dia macam kau masuk beli company dan untung dan dapat dividen dan sebagainya. Tapi dari segi technical analysis, dari segi pembuatan benda tu saya memang tidak arif. Bukan tidak arif, memang tak tahu langsung. Dan saya rasa biar saya stick dan fokus pada apa yang saya tahu, so that benda yang expert ni biar expert yang dalam bidang masing-masing buat. Sebab kita ni manusia, kita tak boleh miliki semuanya. Kena ingat benda tu. Sebab ini bukan syurga, ini tetap dunia. Kalau kita nak sahuk semua benda yang ada dalam dunia ni, kalau kita tak menang tangan pun tak jadi juga. So dalam pelaburan biasanya orang guna satu term ataupun satu pepatah, do not put all eggs into one basket. Jangan kita letakkan semua telur dalam sebuah bakul, dalam satu bakul saja. Maksudnya kalau kita ada duit tu, jangan kau letak invest semua dalam satu tempat je. Nanti dia tak berkembang. Ataupun kalau bakul tu jatuh, pecah, dah semua boleh pecah semua telur. So diversify, letaklah ke dalam beberapa bakul lain. Tapi saya pun perasan juga, do not put all eggs into all baskets. Maksudnya janganlah kau ada 10 telur, 10 telur kau nak letak dalam 10 bakul. Sebabnya bila kita ada 10 telur dalam 10 bakul, kita tak ada kita tak cukup masa, kita tak cukup tenaga, kita tak cukup tangan pun untuk manage everything. So that's why the best is to start small. Maybe start dengan bakul yang pertama, and then bila dah selesa, start dengan bakul yang kedua, bakul yang ketiga. Dan ada 1-2 bakul yang akan rugi ataupun akan jatuh. So kalau tak selesa, tak macam ini bukan bakul untuk aku, ini bukan investment platform untuk aku tak faham dengan benda ni, so don't worry, just letak ke tepi. Sekurang-kurangnya kita ada experience dan pengetahuan tentang benda tu, letak ke tepi dan stick dengan apa yang kita tahu juga. So that's why saya pun cuba stick dengan apa yang saya tahu. Benda-benda yang saya tak tahu ni kita boleh share dengan orang lain, sebab orang lain pun ada kepakaran juga. Kita ni taklah tahu semua benda, tapi taklah juga bodoh semua benda. Sebabnya kita manusia, kalau kau tahu semua benda, tak jadi apa juga. So untuk high risk investment, pada saya sendiri high risk investment adalah sesuatu yang kenaikan untung dia mungkin boleh jadi 100%. Dalam saham kita boleh dapat keuntungan 100%. Tapi dalam saham juga kita boleh dapat kerugian 100%. So that's why we have to again start dengan fundamental dan foundation yang bagus tadi, so that kita tahu bila kita dah untung maybe 50% dan kita boleh take out our investment. Bila kita dah loss maybe dalam 20% apa semua tu, kita rasa macam this is apa orang kata macam call apa, saya pun tak ingat istilah dia, tapi macam kalau dah rugi sampai certain point tu, kita dah boleh macam ambil balik investment kita, so that kita boleh mengawal kerugian kita. Taklah loss sampai 100% macam saya cakap tadi. So untuk pelaburan yang berisiko tinggi, boleh pergi kepada saham, even property. Property orang kata dia maybe macam medium risk punya investment, tapi sebab dia melibatkan modal yang sangat besar. So bila kita melibatkan modal yang sangat besar, risiko juga besar di situ. Sebagai contoh, ketika PKP dan juga COVID ni, harga hartanah jatuh sedikit, bukan jatuh sedikit lah, agak banyak juga lah sebenarnya. Dan orang mula macam yang kena berhenti kerja terpaksa keluar dari sewa rumah, kena balik kampung dan sebagainya. So orang menyewa yang kita beli rumah banyak-banyak nak sewakan kepada orang ni mungkin dah kurang market kita. So itu antara risiko-risiko yang kita kena ambil kira dalam faktor kita untuk membuat pelaburan tadi. Apa aku nak cakap tadi ya? Yes. So bila kita melibatkan dengan modal yang besar, bila kita cakap tentang all eggs into one basket kan. All eggs ni boleh jadi duit-duit kita juga. So bila kita ambil modal yang sangat besar dan kita letakkan dalam satu rumah untuk kita labur dan cari penyewa sebagai contoh. Dan rumah tu tak ada penyewa, rumah tu rosak dan sebagainya. So duit yang kita dah orang kata laburkan, dah parking dalam pelaburan property tadi, banyak jugalah yang akan terjejas nanti. So that's why the best always for me is to diversify our assets. Kita kena tahu yang setiap aset ada peranan dia. ASB ada peranan dia, gold ada peranan dia, gold untuk melawan inflasi. Rumah peranan dia apa? Sebagai tempat kita tinggal dan sebagainya. So we have to acknowledge and we have to know every asset has its own purpose. Gitu cakap orang putih. Setiap aset, setiap orang kata macam pelaburan kita ni ada dia punya objektif dia. So we have to clear with the objective, barulah kita boleh membuat keputusan dan juga pelaburan yang lebih bijak. Anis ada soalan? Sebab dekat IG TV ni, dekat IG Live saya dapat satu soalan. Not sure ada jawab before ni. Tadi mention 10% savings from gaji tu sama ke yang emergency fund 3 ke 6 bulan tu? Okay. Sebab soalan ni dah banyak dijawab. Boleh pergi ke IGTV Team Media Selangor. Siri pertama ada jawab juga tentang emergency savings ni. Dan juga 10% savings. Dan juga boleh pergi ke IGTV saya. Hari yang kedua, day 2 of 30 hari bersama Financial Gori pun ada jawab tentang emergency savings
3 ke 6 months dan juga 10% saving ni. Sebab kalau nak jawab sekali lagi, nanti jadi berulang. Bila berulang, dia jadi macam Astroria, ulang cerita yang sama. Okay, Anis silakan. Sekejap. Saya nak tanya tentang, cuba dengar. Saya nak tanya kalau macam unit trust, macam mana pula unit trust dia dikira apa? Okay. Thank you Anis. Sorry, saya pun terlupa pasal unit trust. Sebenarnya itulah paling senang untuk explain. Okay, kita cakap tentang medium risk. So, bila saya kongsi tentang low risk investment, saya bagi contoh yang fixed price unit. Maksudnya fixed price ni masuk RM1,000, dia kekal RM1,000. Sebab apa? Sebab contohnya ASB tadi, amanah saham Bumiputra. Amanah saham dalam bahasa Inggeris dia unit trust lah. So, amanah saham Bumiputra, kenapa dia agak low risk? Sebab dia menggunakan method ataupun dia menggunakan principle fixed price unit. Fixed price unit ni bermaksud satu unit bersama dengan RM1. So, kita beli satu unit sama dengan RM1. So, kita beli 1,000 unit bersama dengan RM1,000. So that's why kita cakap bila kita letak RM1,000 dalam ASB, RM1,000 tu kekal kat situ. Sebab dia fixed price, harga dia kekal. So kita go to unit trust. So unit trust I would put into category the medium risk platform. Medium risk platform untuk investment. Sebab apa? Unit trust kebanyakannya dia variable price unit. Ialah variable price unit. Maksudnya harga dia tu tidak tetap. Harga berubah. Bila kita cakap tentang harga berubah bermaksud kalau hari ni kita beli satu unit bersama dengan RM1, kalau untung esok mungkin boleh jadi RM1 1 sen, 1.01 sen. So dah ada kenaikan 1% kat situ. Tapi kalau rugi mungkin esok dia boleh jadi 99 sen. Kehilangan 1% kat situ. So sebab itu unit trust dia tidaklah boleh kita kata sebagai low risk punya investment, maybe dekat medium risk investment. Sebab duit yang kita dah laburkan tu ada kemungkinan untuk naik dan juga ada kemungkinan untuk turun. So itu perbezaan unit trust dan juga perbezaan dengan ASB tadi. Untuk orang yang memang dah expert dalam unit trust, mungkin dia boleh letak unit trust sebagai low risk investment sebab dia tahu bila masuk dia maintain je kat situ, dia tak perlu jual, dia tak perlu keluarkan dan sebagainya. Dia memang nak aim untuk 30 years sebagai contoh. So again, we have to get the knowledge, we have to get the experience, barulah kita boleh along the way kita dapat ubah medium risk investment ni jadi low risk investment. High risk investment ni mungkin boleh jadi medium risk investment. Sebagai contoh, kalau ni kita berangan lah kan. Kalau Bill Gates dapat jumpa satu biji kondo dekat KL harga 1 juta, baru 300,000 USD kan. 300 USD mungkin dia sekali bersin dah dapat 300,000 USD untuk Bill Gates. So pada dia mungkin tu low risk investment. Tapi mungkin dia tak nak beli kondo kat KL kan. Sebab mungkin dia nak beli kondo tempat lain. So tapi sebab apa? Sebab dia ada knowledge, dia dah ada experience yang lama tentang pelaburan, dia dah ada experience yang lama tentang kewangan dan sebagainya. So risk tu berubah mengikut kepribadian dia, mengikut dia punya experience dan knowledge tadi. So we can change our risk preference juga. Macam saya sendiri, bila saya buat 6 angka menjelang 25 dengan buku ni, saya memang risk averse person. Saya memang tak akan ambil risiko langsung dalam hidup. Sebabnya bila dapat je duit, saya akan simpan, invest. Tak buat apa-apa pun dengan duit tu. Saya malahan setahun saya pergi wayang 2 ke 3 kali saja. Punyalah aku tak nak belanja duit aku sebabnya aku ni seorang yang risk averse person. Kalau pergi wayang tu, saya memang akan pilih wayang yang saya tahu saya akan suka gila cerita tu. Saya bukan orang yang macam, okay, kita try lah tengok hari ni wayang cerita apa. Kalau best lah. Kalau tak best lah. Saya bukan orang macam tu dulu. Tapi lepas saya dah pergi kayuh, ni adalah pengalaman saya untuk mencabar diri saya, cuba ambil risiko dalam hidup, cuba untuk keluar dari comfort zone kita so that we can be a better person. Kita bukan kata kita nak jadi orang yang berlainan, nak jadi orang yang lebih baik. So sekarang ni, kalau nampak wayang tu, maybe pelakon dia tak kenal, and then jalan cerita pun kita macam tahu tak tahu, tapi why not kita try. Kalau itulah dia jadi risiko tadi, speculative risk orang kata kan. Kita tengok wayang, kalau cerita tu bagus lah. Kalau cerita tak bagus, tak bagus. Contohnya saya tengok Greatest Showman. Tu cerita antara yang paling bagus lah dan saya tak tahu pun cerita pasal apa. So bila kita tengok macam alhamdulillah, berbaloi aku tengok cerita ni. So sekarang ni tiap bulan lah aku tengok cerita tu sebab nak motivate diri kita. So try to apply risk preference and also risk management ni into everything in our life lah. Ada juga yang high risk, high return tadi. Contohnya dia high risk high return ni maksudnya kita ada risiko yang tinggi dan juga ada pulangan yang tinggi. Ada juga satu kategori bagaimana dia dah too high of a risk and no return. Ini adalah maybe orang kata macam penipuan lah. Contohnya kalau tengok pelaburan tu bagi 10% setiap bulan.
ataupun 20% setiap bulan. Itu memang scam ataupun itu memang penipuan. Jangan terpedaya sampai ke sini. Sebabnya kalau something is too good to be true, then of course it is not true. If it is too good to be true, kalau ini terlalu bagus untuk jadi betul, maksudnya ini tak betul lah. So contoh lain juga, kalau kau nak ngorat seseorang kan, macam saya, takkanlah tiba-tiba saya esok nak ngorat takkanlah aku nak ngorat Siti lah kan. Maybe esok saya nak ngorat Zendaya, dia pun tak kenal saya dan dia satu risiko yang terlalu tinggi dan dia tak realistik. So bila tak realistik, kau pergi propose dia ke apa ke dan no return, tu dah jadi satu orang kata macam penipuan dan scam. So that's why we have to start with low risk tadi. Kita belajar dengan fundamental dan foundation yang kuat, barulah kita boleh move forward and move further for us untuk buat keputusan yang lebih baik. Okay. Anis ada soalan lain? Soalan dalam IG live ni 6 angka menjelang 25 punya sikul bila nak keluar. InsyaAllah keluar pada bulan Julai nanti. Ini bulan berapa? Bulan 6. InsyaAllah doakan keluar bulan Julai untuk sikul 6 angka. Nanti saya akan announce lah, akan war-warkan di social media. Dan ada satu lagi soalan dekat IG live. Tua pula dah kotak ni. Fixed deposit dalam kategori risk mana? Digalakkan tak kalau baru nak join pelaburan? Okey, sebenarnya fixed deposit saya letak dalam low risk investment saja. Sebabnya fixed deposit ni, kalau letak 10,000, dia memang dah sebut siap-siap dalam masa setahun dia akan bagi 4%. So benda tu memang dah tertera dekat situ. Kalau letak 10,000, tahun depan kau akan dapat 10,000 ni campur dengan 4%, RM40. So dah straightforward dah dekat situ. So untuk permulaan bagus juga fixed deposit, tapi to be honest untuk saya sendiri saya rasa dia macam saya nak lebih kot, macam itulah. Sebab kalau 10,000 saya ada tu, saya tak nak bank pegang 10,000 tu untuk setahun, saya tak nak. Saya nak 10,000 tu saya pun ada pegangan juga. Maksudnya kalau saya nak keluarkan saya boleh keluarkan, kalau saya nak biarkan saya boleh biarkan. Sebab itu saya lebih fokus pada ASB dan tabung haji. Sebab liquidity tu lebih tinggi berbanding dengan fixed deposit tadi. Tapi untuk yang betul-betul baru nak mulakan pelaburan dan boleh nak kata digalakkan tu kan ramai-ramai pula pergi fixed deposit kan, tapi bolehlah dibolehkan. Nak sebut digalakkan tu macam digalak pula. Hanis ada soalan, silakan. Di peringkat saya sendiri, maknanya saya faham daripada apa yang disampaikan oleh Tuan Azra'i tadi. Sekiranya kita ni, apa orang kata, sekiranya kita ni macam low risk ke, medium risk ke, high risk ke, apa-apa jadi pun setiap pelaburan yang kita buat tu adalah, maksudnya kita nak klasifikasi kepada low, medium atau high tu adalah back to us balik, macam tu ke? Yes, betul, tepat sekali. Makna kata mungkin 10 tahun yang lepas Tuan Azra'i rasa emas tu pelaburan yang tinggi, tapi sekarang mungkin jadi medium atau low. Yes, betul. Okay, baik. Okay. Oh, tu summary lah, bukan soalan. Bukan soalan, dia. So, kita ada berapa minit lagi ni? Kita ada 10 minit lagi. Okay. So, untuk yang ada soalan boleh tanya again. Saya suka highlightkan di sini. Sebab apa? Contoh macam pelaburan ni, biasanya kita cakap tentang pelaburan ni ramai orang berminat tentang pelaburan lah. Tapi saya suka tekankan, fokuskan kepada pengurusan kewangan dahulu. Again, back to awal tadi. Sebab apa saya suka tekankan kepada menguruskan kewangan dahulu baru kita melabur? Sebab kita tak nak jadi orang yang terus kejar keuntungan. Kita kena tahu keuntungan tu datang dengan harganya juga. Setiap benda dalam dunia ni, everything has its own price. Dan bila kita cakap tentang duit, kenapa hello? Hi, hello. Tiba ada orang hello. Hi, hello. Okay. So bila kita cakap tentang duit ni is equivalent to time, masa. Benda ni disebut dalam Quran pun disebut wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, manusia dalam kerugian. So bila kita cakap tentang kerugian, biasanya kita cakap tentang duit. Tapi kerugian sebenarnya adalah tentang masa. Sebab duit kau boleh cari, tenaga kau boleh tidur, esok mungkin boleh segar semula. Tapi masa adalah satu benda yang tak pernah lagi manusia boleh patahkan balik. Howard Stark, bapa kepada Tony Stark pernah berkata, no amount of money has ever bought a second of time. Tidak pernah ada sebanyak mana duit pun dalam dunia ni boleh membeli masa yang telah lepas. So kita kena tahu, kita cakap tentang masa, cakap tentang duit, kita kena equivalentkan dengan masa. Sebab dalam Quran pernah cakap, dah ada sebut, dan dalam pepatah bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris pun ada. Dalam bahasa Melayu disebut masa itu emas. Masa tu maksudnya berharga. Tapi kita ni tak tahu harga emas tu berapa. So sebab itulah kita rasa masa ni tak berharga. Sebab kalau kau tahu harga emas berapa, barulah kau tahu masa tu berharga. Hari ni harga emas RM240. Contohnya 1 saat bersama dengan 1 gram emas. So setiap satu saat yang berlalu tu bersamaan dengan RM240. So apa yang kau boleh buat? Bekerja. Cari ilmu, gain knowledge.
tambah skill dalam hidup so that kita boleh improve ourselves. So sebab itu bahasa Inggeris mungkin lebih membuatkan kita nampak nilai masa. Bila bahasa Inggeris sebut time is money, straightforward. Masa ni duit. So bila kita cakap tentang masa duit, kau pergi kerja dekat, katakan kau kerja dekat fast food, sejam kerja dapat RM5. So sejam kau bersama dengan RM5 cash. Tapi kalau kita cakap tentang masa itu emas lagi berharga. Sebab sejam kau kerja, kalau 1 gram kau dapat bersama dengan RM240 bisa kata. So that's why we have to know masa ini adalah komponen yang paling penting, bukan saja dalam duit tapi dalam kehidupan. So bila cakap tentang masa ni tadi, ada berkaitan juga dengan kesabaran. Sebabnya dalam ayat Quran tadi pun ada disebut wal asr innal insana lafi khusr. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat. Melainkan pada orang yang membuat baik wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan juga disebut tentang kesabaran. So bila kita cakap tentang pelaburan pula, bila kita melabur masuk RM1,000 dalam low risk investment. Apa yang kita kena buat? Sabarlah. Tunggulah dalam setahun lagi dapat dah dividen. Kau nak masuk 1,000 hari ni, kau nak dapat esok juga 1,000. Kalau kau tak sabar, kau kena ada skill. Skill dia kau kena knowledge untuk kita masukkan ke dalam platform-platform pelaburan yang memberi high return, high risk. Tapi kalau tak boleh, bersabar. So that's why we have to start with masa dahulu. Kita kena belajar tentang kesabaran. Saya dah start menguruskan duit sejak 20 tahun lepas. Masa umur darjah 1, darjah 2, 7-8 tahun. Yang itu boleh baca dalam buku Money Stories from Nations Volume 2. Dalam ni ada satu cerita dari saya tentang bagaimana saya menguruskan duit 10 sen pada usia 7 tahun, darjah 1. So darjah 1 aku pun menyimpanlah 10 sen. Tapi masa tu kita bukan nak simpan 10 sen sangat, tapi kita nak belajar tentang menyimpan duit. So along the way dalam masa 20 tahun, alhamdulillah dari 10 sen naik ke RM1, RM10, 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 100, 1000, 10,000, 100,000. Dan insyaAllah kalau ada rezeki mungkin boleh pergi lebih jauh. So that's why dengan kesabaran untuk belajar, kesabaran untuk menyimpan dan sebagainya, baru rasa nampak nilai duit dalam semua perjalanan ini tadi. So untuk yang baru nak mula kan, we have to get the idea, the concept first. Masa memang equivalent to money. Money is equivalent to masa. So that's why melabur, letakkan kesabaran yang tinggi dalam diri. And then tenang. Kau jangan rasa macam orang yang tenang sentiasa menang. Kau jangan terus nak masuk hari ni esok nak untung. Itu yang menyebabkan ramai terciduk dan terpedaya dengan skim cepat kaya dan juga pelaburan scam. Sebab dia nak cepat sangat menang. Dia tak tenang, dia gelabah. So hari ni masuk esok terus nak untung. So that's why we have to tenang, we have to bersabar. Barulah kita boleh menghargai wang kita sama seperti kita menghargai masa. Dan barulah kita boleh menghargai masa kita sama macam kita menghargai wang kita. Okay, Anis silakan. Nak pre-order buku boleh. Siapa-siapa nak beli buku ke apa semua boleh DM di IG. Anis silakan. Kan aku panjang pula aku cakap. Silakan tu maksudnya dah habis lah. Taklah, kalau awak ada apa-apa nak tambah ke. Saya nak tanya, mungkin kalau Tuan Azrael sendiri ada satu orang kata platform yang memang berkenan, maksudnya memang kalau cakap je memang akan lebih recommend platform-platform yang Okay. So ingat tadi saya cakap tentang dengan masa juga kita akan jadi seorang yang macam lebih ada experience dan also ada knowledge untuk kita buat better decision. Okay. So saya kongsi tentang ASB lah. ASB memang paling basic sekali sebab kalau kita tak dapat nak grab the idea of ASB punya investment ni, maksudnya kita takkan dapat nak, sebab ASB ni benda sangat simple. Kalau tak duit, tunggu je setahun nanti dapat. Itu je. Kalau tak duit hari ni, tunggu setahun nanti dapat dividen, dah settle. Tapi kalau benda yang semudah ni pun kita tak dapat nak grab dalam kita punya kepala the idea and the concept of it. Maksudnya benda-benda lain yang memerlukan pemikiran yang lebih tinggi akan jadi lebih sukar. So that's why we have to start the foundation strong. So 15 alamak 3 bulan nak habis lah. Kita ada masih berapa lagi? 2 minit lagi. Okay. So 15 tahun lepas, pada usia 15 tahun saya start ASB ni harap tak tahu apa-apa. Hari ni saya gunakan ASB ni untuk duit yang minum kopi je. Macam tu nak cakap dia. Bukannya bunyi macam tersombong sikit pula. So 15 tahun lepas ASB ni tak tahu apa-apa pun. Hari ni dapat je RM10 letak ASB. Dapat RM100 letak ASB. Sebabnya saya tak tahu nak buat apa lagi dengan duit tu. Bila dah dapat idea nak buat apa, barulah saya keluarkan duit ASB tu dan buat pelaburan saya. ASB is no longer my investment at this moment. Dia hanyalah sekadar bank saja. Macam tu. Okay. Itu adalah penutup yang simple. Baik.
Okay. InsyaAllah kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Ada sebarang persoalan, insyaAllah kita dah pun jawab. Sekiranya ada nak buat pre-order buku dan sebagainya, boleh direct DM dengan Tuan Azra'i, betul Betul. So nak beli buku boleh DM saya lagi. Okay, thank you everyone yang join kita pada malam ini. Yap, betul. Terima kasih semua orang yang join dan jumpa lagi untuk sesi seterusnya. Kita akan cerita pasal property pula. Betul lah Tuan Azra'i? Betul. Minggu depan insyaAllah kita akan cakap tentang property pula. Baik, bye. Okay, thank you Ani. Follow. Salam. Okay. Wait, dah end belum?